Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu pengampunan Najib. Sebelum saya baca detail sikit, dekat Malaysia kini ni, kenyataan rasmi Lembaga Pengampunan dijangka minggu ini. Kenyataan rasmi berhubung isu pengampunan bekas Perdana Menteri Najib dijangka dikeluarkan minggu ini, kata Menteri Jawatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir di akhir top komen macam biasa. Orang bercakap tentang apa ceritanya berhubung tentang kedudukan lembaga pengampunan berhubung dengan permohonan pengampunan diraja terhadap bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak yang untuk setakat 2 hari ini masih belum lagi dikeluarkan dari penjara. Jadi kenyataan rasmi lembaga pengampunan masih lagi tidak dapat disiarkan saat ini. Jadi sebab itu kita merasakan mungkin lembaga itu dilihat tidak akan membuat keputusan yang boleh mengalihkan perhatian awam terhadap peristiwa pelantikan yang di-Pertuan Agong. Semalam keberangkatan pulang yang di-Pertuan Agong, hari ini pelantikan, ini upacara sumpah dan sebagainya. Mungkin sebab itu maka lembaga pengampunan masih belum lagi membuat kenyataan. Bagaimanapun, menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa Kabinet ada dimaklumkan, tapi sepintas lalu mengenai pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurutnya, perkara tersebut dimaklumkan ketika mesyuarat Kabinet berlakukan sebentar tadi. Kabinet katanya dimaklumkan sepintas lalu, tapi bukan bidang kuasa Kabinet untuk membuat pengumuman. Kita faham ini di bawah lembaga pengampunan, sebab lembaga pengampunan ini seperti dalam perlembagaan, ia jelas berada di bawah bidang kuasa anggotanya yang tertentu, yang bukan boleh sebarangan orang membuat kenyataan saudara. Jadi ada dibincangkan tentang keputusan pengampunan, tapi ia tidak boleh diumumkan, melainkan diumumkan oleh lembaga pengampunan. Bersabarlah saudara, kerana nampak gayanya dah 2 hari dah kecoh dalam media sosial. Ada yang mengata begitu, ada yang mengata begini, ada yang mula-mula mengumumkan katanya akan dibebaskan, ada yang katakan tak dibebaskan dan macam-macam. Saya melihat bahawa keadaan begini sepatutnya kita pemain-pemain media sosial harus bertenang. Jangan berlumba-lumba memberi kenyataan yang tidak sepatutnya. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni, banyaklah saudara saya melihat laporan daripada media antarabangsa, CNAA lah, yang mendakwa kononnya. Ini sebenarnya berita yang tak tahu, tak ada disahkan. Berita luar negeri mengatakan kononnya bahawa lembaga pengampunan yang bermesyuarat pada Isnin lalu kononnya mengurangkan denda daripada 210 juta yang dikenakan kepada setengah, begitu juga hukuman 12 tahun dikurangkan pada 6 tahun dan sebagainya. Itu hanyalah satu andaian, bukan perkara yang benar. Jadi seharusnya kita harus menanti keputusan daripada pihak yang benar-benar resmi daripada lembaga pengampunan. Sabarlah saudara. Sebab banyaklah portal-portal mengatakan itu, mengatakan ini, yang akhirnya saya merasakan seolah-olah mengganggu keputusan yang bakal diumumkan oleh lembaga pengampunan berhubung Datuk Najib. Saya menerima macam-macam laporan, tapi saya tidak berhasrat untuk terperangkap dengan laporan-laporan yang separuh benar. Malahan ada pula laporan yang tidak benar. Jadi janganlah kita mewawarkan. Rakyat cinta damai harus bertenang. Kita nanti. Keluarga Datuk Seri Najib apatah lagi, mereka tentulah tidak bersabar. Tentulah mereka merindui Datuk Seri Najib. Apatah lagi tuan badannya Datuk Seri Najib yang sudah setahun lebih terkurung di belakang jeruji besi. Dia juga mengharapkan ada pembebasan. Kita harus bersimpati pada keluarga mereka. Sebab itu sebagai pemain media, bersabar, tunggu, jangan membuat kenyataan yang bukan-bukan. Kadang-kadang kenyataan itu boleh merunsingkan keluarga Datuk Seri Najib, boleh membuatkan mereka berada dalam keadaan yang sedih, boleh membuatkan amarah, boleh mengundang kesedihan yang terlampau. Kalau anda bersimpati dengan keluarga Seri Najib, sabar dan tunggu
keputusan apa yang bakal disampaikan oleh bagi pihak Majlis Pengampunan Diraja. Kena ingat saudara, janganlah membuat berita-berita yang sembrono. Saudara, saya harap perkara ini tidaklah dipermainkan. Sebab saya tengok sejak 2 hari ini macam-macam. Telefon bimbit saya penuh dengan berita, dengan pertanyaan, persoalan. Jawapan saya mudah. Tunggu dan lihat. Jangan kita membuat berita-berita andaian. Rakyat memang dahagakan berita. Saya tahu. Banyak, ribuan, ratusan ribu panggilan saya terima, semua bertanya. Bagi saya melihat itu artinya rakyat masih kasih dan sayang kepada Datuk Seri Najib. Kerinduan mereka untuk melihat Datuk Seri Najib segera dibebaskan juga adalah menuntut harapan yang tinggi. Jadi bagi saya jalan yang mudah, berdoa pada Allah SWT. Itulah kunci segala-galanya. Allah sahaja yang akan menentukan segala-galanya, saudara. Baik, saudara, itu persoalan Datuk Najib. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita saat-saat akhir, keberangkatan pulang, Yang Muhammadiyah Pertuan Agong yang ke-16, negara digemparkan dengan ketegasan pihak Pesuruhjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mereka sudah bermula membuka satu demi satu kes. Terbaru, kemarin dulu apabila mantan Menteri Kewangan sudah pun dibawa ke mahkamah. Tapi banyak orang tersilap. Jangan khilaf, saudara. Apa yang dilakukan oleh SPRM adalah untuk menuntut agar Tun Daim membuat pengisytiharan berhubung harta alih tak alih miliknya. Jadi bila tidak diisytiharkan, maka itu melanggar peraturan SPRM. Sebab itu bila dibicarakan kemarin dan dikenakan jaminan 280,000 tak silap saya. Jadi sebab itu jangan kita menuduh sembarangan. Banyak orang mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam lah dan sebagainya. Sebenarnya tak ada, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata arahan beliau adalah supaya semua jabatan, semua pegawai kuasa melaksanakan tugas mereka sebagaimana yang dituntut dengan lafaz sumpah mereka sebagai pejabat awam. Terus terang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, saya tidak campur dalam urusan satu persatu. Ahli-ahli jemaah menteri, timbalan Perdana Menteri, kami tidak tahu dan kita tidak campur supaya siasat CA atau CB. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya. Arahan kita adalah menyeluruh. Siapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram, menggondol kekayaan berbilion dahulu lagi sehingga sekarang, maka tanggungjawab badan pokok kuasa mestilah bertindak dengan tegas dan berani dan kita akan pertahankan mereka. Jaminan kerajaan perpaduan madani ini bahawa kerajaan akan mempertahankan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tindakan pokok kuasa undang-undang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Beliau kata kekuatan dan kuasa yang ada pada kerajaan perpaduan harus digunakan untuk menghentikan amalan rasuah yang menyebabkan negara berdepan dengan masalah ekonomi yang begitu sulit saat ini, saudara. Hutang negara 1.1 triliun, campur liability, kontingensi, jaminan kerajaan sudah pun mencecah 1.5 triliun. Warga boleh menyuarakan macam-macam. Kenapa dibicarakan soal lama, kenapa baru diikut sekarang, itu persoalannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia tak mau campur, terpulanglah pada SPRM. Kalau ada kes, bawa ke mahkamah. Itu saja. Saya haraplah bahawa kita tidak membuat pelbagai andaian. Dan atas restu kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu memerangi rasuah, hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun membekukan beberapa akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bernilai puluhan juta ringgit, saudara. Pembukuan akaun itu adalah susulan siasatan berkaitan kontrak yang diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan kerajaan sejak Julai tahun lalu. Menurut sumber, sebelum ini SPRM turut menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan tersebut yang berusia 70 tahun serta merampas dokumen berkaitan kewangan yang dipercayai boleh membantu siasatan. SPRM juga telah merakamkan keterangan saksi-saksi penting yang terdiri daripada agensi kerajaan dan individu daripada syarikat yang mendapat perolehan membekal serta menguruskan
kenderaan kerajaan Malaysia yang melibatkan lebih 100 akaun persendirian dan melibatkan jumlah kewangan berbilion, saudara. Itu yang saya katakan semalam, saya katakan siapa yang sakau kereta rakyat? Berbilion wang yang sepatutnya lebih murah diberi pada yang lebih tinggi, dan sepatutnya syarikat itu yang membuat bidar yang rendah, yang telah pun mendapat anugerah, mendapat surat tetapi dibatalkan untuk diberi dekat orang tertentu. Akhirnya negara mengalami ketirisan perbelanjaan yang tinggi, saudara. Jadi kesan daripada itu sekarang ini saya melihat memanglah ramailah pihak-pihak yang mula menyerang ya awak pada menteri, menteri-menteri kabinet. Tapi sebelum itu saya rasa elok kita dengar dulu, saudara. Sebab bagaimana VT ini menyentuh soal Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Seni Hamidi yang menghadapi tuduhan yang begitu teruk sekarang kerana sikap beliau mau mempertahankan kerajaan dan mempertahankan demokrasi serta menurut unjuran atau saranan Duli Yang Bertuan Agong dalam membentukkan kerajaan hari ini. Saya baca detail sikit lagi kat macam ni. Itu nanti kita tunggu pernyataan Lembaga Pengampunan, insya-Allah minggu ini kita harapkan, katanya beliau juga antara anggota Lembaga Pengampunan berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Hari Wilayah Persatuan dan Hari Terbuka Putrajaya 2024 hari ini sebagai mengulas status Najib berhubung isu berkenaan. Tuan-tuan, kita tunggulah keputusan Najib ni. Apakah kesudahannya? Mari kita menyokong kerja apa Perdana PMN Ibrahim. Assalamualaikum.